As I travel through the earth, I can't help but notice this symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze, and all the seas. They all sing Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama shanak, Subhanaka Rabbi, Subhanak. Yang dapat menyelamatkan anak Adam daripada siksa Allah, seperti zikir kepada Allah. Ketika ditanya walaupun jihad fi sabilillah, jawabnya walaupun jihad fi sabilillah tidak dapat menyamai kebesaran zikir kepada Allah. Sebab Allah telah berfirman dan zikirnya Allah itu yang maha besar, yang orang yang berzikir pasti akan dibalas zikir oleh Allah. Maka zikirnya Allah itu yang maha besar. Ini sambungan daripada pagi semalam, ya, tajuk keutamaan zikir kepada Allah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah maklum bahawa zikir ni tiada ada perkataan yang lebih besar daripada zikrullah. Dan kalau kita buka dalam kitab dibicara kelebihan amal pun, maka disebut jika ditimbang kalimah la ilaha illallah dengan segala isi dunia ini, maka lebih berat kalimah la ilaha illallah. Jadi disitulah kita dalam kalimah mengandungi kalimah tauhid yang kita la di awalan itu la nafi, menafikan la ilaha illallah, tiada ada Tuhan melainkan ia, iaitulah Allah. Sebab itu berkata ulama almarhum Syekh Abdul Samad Falimbani dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam bab zikir ini, di penghujung nak tamat kitab tu, maka diberikan adab zikir. Jadi adab zikir ini dia suruh sebut kalimah la ilaha illallah, tidak letak pada tengah-tengah ni, kemudian kita letakkan balik. Dia letak la ilaha illallah, dia suruh hentak di sini, ditarik dari bawah pusat naik ke atas. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Hidayatus Salikin. Jadi sebab itu bila disebut kalimah la ilaha illallah, dia suruh angkat nada yang tinggi, angkat daripada bawah pusat ni naik ke atas, dan dihentakkan kita ni di kawasan hati kita. Hati sebelah kanan, sebelah kiri jantung. Itu dalam bab zikir yang disyarah dalam kitab Hidayatus Salikin. Waktu kita tekankan sampai perkataan illallah, diangkat letak sini, la ilaha illallah. Dia jadi konsep macam tu lah. Jadi mudah-mudahan dengan zikir itu, kata pandangan ulama-ulama terkenal seperti mana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dapat mengikis dan membuang segala dosa dan noda yang dilakukan oleh panca indera kita yang tidak nampak dilihat, dan membersihkan cara tidak langsung dosa yang dilakukan oleh panca indera, insya-Allah. Dan kata seorang pandangan lagi ulama, Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Risalah Darqawiyah, dalam buku dia tulis kitab dia bertajuk Risalah Darqawiyah. Dalam kitab itu dikatakan bahawa bagi kita orang-orang awam ataupun kita yang biasa ni, memadailah dengan zikir la ilaha illallah, memperbanyakkan yang itu. Ada zikir dengan Allah, ada zikir dengan Allahu, Allah haq dan sebagainya. Jadi itu adalah mengikut dalam beberapa kedudukan kategori dalam bab zikir. Jadi kita yang peringkat awam ni
zikirlah dengan sebanyak-banyak menyebut kalimah la ilaha illallah. Itulah ubat untuk memberi ketenangan pada jiwa manusia. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, dalam surah Ar-Ra'd. Baik, pandangan kata Mu'adz bin Jabal, ya, tiada amal yang dapat menyelamatkan anak Adam daripada seksa Allah seperti zikir kepada Tuhan atau kepada Allah. Jadi nak menyelamatkan kita daripada seksa, daripada azab, maka kita memperbanyakkan, kata Mu'adz, dengan zikrullah. Jadi kita tahulah Mu'adz bin Jabal ni adalah sahabat yang telah dipilih menggantikan Nabi SAW diutus ke Yaman, di Arab Yaman. Oleh kerana dia adat resam dan tahu perangai budi tata bahasa orang Yaman, maka beliau dilantik mewakili Nabi untuk ke Yaman, menyelesaikan masalah umat Islam di Yaman. Itu kalau kita baca kisah Mu'adz bin Jabal. Setiba di Yaman, disambut dia oleh Musa Asy'ari, maka ketika itu dipelawar dia supaya duduk atas bantal yang besar. Tetapi ketika itu dia tidak duduk. Lalu dia mengatakan, kenapa dia minta kepada Tuan Yang Ampunya, WQV 6421 Persona, minta dialihkan kenderaan Tuan, ya, WQV 6421. Jadi Mu'adz ni adalah orang yang hebat, tuan-tuan, di segi iman dan ketakwaan kepada Allah. Sebab orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ni bukan secalang-calang orang. Sebab nak dipilih, nak menggantikan Rasulullah, orang yang hebat. Jadi bila dia sampai di Yaman, dah ada masalah. Lalu ditanya kepada Musa Asy'ari, kenapa diikat orang ini? Maka dia kata, dia ni dulunya tidak Islam, kemudian masuk Islam. Dah masuk Islam, dia lompat balik kepada tak Islam. Macam katak, kan? Perangai katak, dia lompat sana, dia lompat sini. Sekejap masuk kita, sekejap tak masuk kita. Itu. Sekejap Islam, sekejap tak Islam. Jadi kami nak keputusan macam mana nak dilakukan. Kata Mu'adz bin Jabal, kita beri tempoh 20 hari beserta malam. Jika enggan ia, maka hendaklah dipancung. Orang murtad kena kerat kepala, bukan dihantar kaunseling, tahu. Dia kena pancung kepala. Maka itulah ketegasan hukum Allah yang dipikul amanah oleh Mu'adz bin Jabal. Dia pelawar duduk atas bantal besar. Memang adat istiadat orang Arab ni, tuan, kita pergi rumah dia, dia tak ada, kalau sofa pun sofa dia tak ada kaki, kan? Sofa dia tak ada kaki. Ada tempat menyandar semua, tapi sofa kita duduk atas bantal besar. Orang Melayu dia tak duduk atas bantal besar, jadi bisul. Tapi pengantin boleh pula duduk atas bantal besar, akad nikah. Jadi bisul naya pengantin malam pertama. Yang tak ada orang Melayu ni. Jadi sofa duduk, dia tak nak duduk atas bantal besar tu. Dia kata, saya tidak akan duduk, lagi tidak dijelas kenapa orang ni diikat pada batang kayu ni. Jadi itulah kisah Mu'adz bin Jabal. Jadi dengan keyakinan dia, dengan kekuatan iman dia, maka dikirim menjadi utusan Rasulullah ke Yaman. Jadi dia kata, amal yang dapat menyelamatkan anak Adam daripada seksa Allah ialah zikrullah. Jadi kita banyaklah berzikir kepada Allah ni. Zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu tuan guru kita di Darussyifaq, kami di Darussyifaq, kita mempelawar jiran-jiran, kawan rakan, sahabat untuk ramai-ramai datang berzikir. Pada hari Isnin malam Selasa berhimpun ramai-ramai kita berzikir kepada Allah. Jadi tuan guru kata, bawa kawan-kawan, ajak jiran-jiran.
mari kita berzikir kepada Allah. Sebab apa? Zikir ni ada kekuatan untuk iman dan takwa kepada Allah. Habis zikir, sembahyang semua selesai, baliklah. Tinggal orang yang ahli darus syifa sahaja, yang bukan ahli tidak dibenarkan. Jadi itu tiap-tiap minggu, hari Isnin malam Selasa. Jadi kita zikir ramai-ramai. Jadi sanad zikir kita telah ambil bai'ah dengan Syekh Nazim daripada Tashkent, Rusia. Jadi kita ambil daripada dia, bai'ah dengan dia. Jadi itulah zikir. Kemudian bila ditanya kepada Muaz tentang zikir dengan fi sabilillah, dia kata tidak dapat menyamai kebesaran zikir pada Allah, sebab Allah telah berfirman, dan zikirnya Allah itu yang maha besar, yakni orang yang berzikir pasti akan dibalas zikir oleh Allah. Maka zikirnya Allah itu iaitu Allah yang maha besar. Jadi walaupun kita pergi perang fisabilillah, maka zikir ini lebih besar. Itu saya kata dalam kitab Fadail bab kelebihan zikir ni, maka dikata jika ditimbang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini kalimah yang lebih besar, berat daripada segala isi dunia. Itu yang kata kita sebut nama Allah, kebesaran Allah. Jadi berzikirlah banyak-banyak, mudah-mudahan Allah beri ketenangan pada kita. Al-Hasan Al-Basri berkata pula, qila ya Rasulullah ayyul amal afdal, qala an tamuta wa lisanuka ratbun bi zikrillah. Supaya dia dah sebut kepada kita, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama, yang paling afdal? Ayyul amalil afdal? Jawab Nabi ialah dengan berzikir, supaya engkau mati sedangkan lidah kamu basah dengan zikrullah. Nabi kata antamu tawalisanuka ratbun bi zikrillah. Jadi kita ni duk berzikir kepada Allah. Waktu kata Tuan Guru, masa kita tidur, kita disunatkan, Nabi suruh mengambil air sembahyang. Dalam kan kita mengambil air sembahyang, kita tidur di atas lambung kanan, sebelah kanan tu. Jangan tidur atas sebelah kiri. Orang banyak sedap tidur sebelah kiri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, terimpit masalah jantung jadi masalah. Nabi tak bagi tindih sebelah kiri, tidur atas lambung kanan. Macam mayat pun letak sebelah kanan menghadap kiblat. Tidur pun macam tu sebaik-baiknya. Letakkan tapak tangan kanan bawah pipi dan berzikirlah kepada Allah secara sir, sehinggalah kita terlelap. Seandai kata kita dicabut nyawa ketika itu pun, mudah-mudahan dicabut dalam keadaan lisan kita tu, kata Nabi antamu tawalisanuka ratbun bi zikrillah. Mudah-mudahan lidah kita ketika terserang basah menyebut kalimah la ilaha illallah. Tidur atas lambung kanan, zikir kepada Allah. Jadi kita jangan ingat hak benda lain, zikrullah. Mudah-mudahan jikalah Allah cabut sungguh nyawa kita, mudah-mudahan kita mati tu dalam keadaan kita disebut kalimah la ilaha illallah. Itu cara. Kalau kita nak zikir, khusus zikir, yang tu kita kena berasingan. Di dalam kitab Hidayatus Salikin, dia suruh kita mengambil wuduk dengan sempurna, bersih daripada hadas kecil, hadas besar, memakai pakaian yang bersih, memakai bau-bauan yang wangi. Kita duduk dalam keadaan bertawajuh kepada Allah, dalam beruzlah, mengasingkan diri daripada segala-galanya, dengan kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Ni ketika tidur, mengambil air sembahyang dan sebutlah dengan lisan la ilaha illallah, sampailah kita terlelap sampai tidur. InsyaAllah lah, kalau kita beramal ni, kita tak akan diganggu oleh masalah gangguan-gangguan yang dari makhluk yang halus. Dipelihara kita daripada sihir. Dan kalau boleh nak tidur juga, kita duduk belenjur ke arah kiblat, letak tangan bawah dagu, baca 3 qul, mulai dengan Fatihah. Habis tu kita tiup dalam sapu tapak tangan, tahan nafas, tutup, sapu semua.
atas belakang kaki sampai belakang kaki, kita lepas nafas perlahan-lahan. InsyaAllah Allah pelihara. Seandainya berlaku kebakaran, Allah pelihara selamat kita daripada bala tu. Ia berlaku daripada sihir, simpulan sihir, Allah pelihara kita daripada simpulan sihir. Besar tuan kelebihan zikir. Tu pernah ada satu rumah kosong yang diminta supaya nak disewa. Jadi rumah ni kosong, tinggal lama, orang sewa tak tahan, paling lama seminggu, pindah sampai tuan rumah pening kepala, gangguan masalah di rumah. Jadi satu hari kata salah seorang ustaz ni, saya nak sewa rumah. Kata tuan rumah, tak payah sewa, kalau ustaz nak duduk dah berapa lama pun tolong bayar api air je. Itu aja minta tolong. Duduklah. Nak bawa berapa ramai pun. Rumah besar, ada 4 bilik. Jadi kata dia, kenapa? Dia kata, saya nak cerita minta tu, ustaz duduklah. Kalau boleh tahan duduk berapa lama pun, tolong bayar api dengan air je. Dia masuk duduk malam pertama, tuan, ya Allah ya Rabbi, Tuhan yang mengetahui. Jadi besok malam semua, dia kata kita kemas semua duduk bakat zikir ramai-ramai. Jadi masa zikir ni tuan-tuan, bantal buruk, tilam buruk, segalanya melayang-layang di baling-balingnya. Ya Allah ya Rabbi, mana mari pun tak tahulah. Dalam rumah tu tak ada apa benda-benda tu. Jadi ustaz ni pesan kat anak murid dia, jangan lari, kita zikir sampai habis. Lagi kuat dibuat, lagi kuat kita zikir. Daripada lepas isyak tu zikir, dia orang kata sampailah menjelang pagi, tak tidur zikir. Besok malam buat lagi, 3 malam berturut-turut, reda terus. Habis cabut lari tu, dia angkat habis anak cucu cicit dia, tinggalkan. Jadi selesa dah duduk rumah tu. Tuan rumah tanya macam mana? Pasal seminggu dah ni. Tuan rumah tanya, alhamdulillah, tak ada masalah. Dia kata, ustaz duduklah, tolong bayar bil api bil air je. Itulah keadaan tuan. Kelebihan zikir kepada Allah dapat mengatasi makhluk-makhluk halus ni, sihir dan sebagainya. Jadi barang siapa yang banyak berzikir, waktu Nabi kata supaya lidah kita dibasah dengan zikrullah, mudah-mudahan jika Allah cabut nyawa kita, kita mati pun di atas dasar kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah yang besar. Malik bin Dinar berkata, siapa yang tidak berasa lebih senang kepada kalam Allah daripada bercakap dengan makhluk, maka sesungguhnya amat sedikit amalnya dan buta mata hatinya, dan sia-sialah umur, sia-sialah hidupnya. Ini kata Malik bin Dinar, seorang daripada orang yang soleh. Dia kata, siapa yang tak merasa senang dengan menyebut nama Allah, maka daripada bercakap dengan makhluk, maka sesungguhnya amat sedikit amalnya dan buta mata hatinya. Orang yang tak mau sebut kalimah ini, kalimah la ilaha illallah, dia lebih senang bercakap dengan makhluk daripada menyebut kalam yang suci. Dia kata dia lebih dalam keadaan sedikit amal dan buta mata hati. Dan sia-sialah umur. Makna kita hidup ni, umur kita sia-sia. Kalau dia habiskan 70 tahun, Allah bagi umur, tak berzikir kat Tuhan, sia-sialah umur 70 tahun, rugi tu. Jadi sebutlah nama Allah, basahkan lisan dengan zikrullah. Tu Nabi kata tadi, ratbun bi zikrillah. Mudah-mudahan Allah memelihara iman dan Islam kita, dan mati kita pun dalam keadaan Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu, sambung pada pagi besok. So far